billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang kelima daripada bawah. Surat 66, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dusta dan memaki dan melihat aurah dan dengar mengumpat dan mengurang sukatan dan timbangan dan khianah dan mencuri dan pukul orang dan bunuh dengan tidak sebenar dan berjalan pada tempat yang haram dan derhaka dua ibu bapa dan tiada bertegur dan zalim akan makhluk dan lain-lainnya daripada perkara maksiat. Ini sambungan wajib pelihara diri daripada maksiat, daripada melakukan perkara yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksiat yang dibicara sekarang adalah maksiat daripada anggota zahir. Yang terdahulunya wajib pelihara daripada maksiat hati. Dahulu wajib pelihara daripada maksiat hati. Di antaranya riak, ujub, takabur, itu hasad, itu maksiat hati. Bakhil, itu maksiat hati. Sekarang ni pergi kepada pelihara diri daripada maksiat yang terhasil daripada 7 anggota zahir. Dan dusta, dusta ni maksiat lidah. Yang terdahulunya pelaga orang, namimah, dipanggil batu api, sama maksiat lidah. Sebelum tu mengumpat maksiat lidah. Makan riba, minum perkara yang memabukkan, makan harta anak yatim dengan tidak sebenar, dan makan perkara haram, itu pergi kepada maksiat perut. Dusta, maksiat lidah, di hadapan tu memaki, maksiat lidah. Melihat aurah, itu maksiat mata. Dan dengar mengumpat, itu maksiat telinga. Dan mengurangkan sukatan dan timbangan, itu maksiat tangan. Di bawah tu, dan berjalan pada tempat yang haram, itu maksiat kaki. Jadi sekarang ni membicarakan berkaitan dengan maksiat yang terhasil daripada 7 anggota zahir. Jadi di antara yang nak dibicarakan sekarang ni adalah berkaitan dengan dusta. Dusta ni bohong, pelawak. Dusta, bohong, itu bahasa standard ada. Pelawak tu Terengganu. Pelawak tu apa lagi? Kelentong. Apa lagi? Kelentong tu bukan bohong. Kelentong tu apa? Kelentong. Allah, dia ni kuat kelentong. Apa kelentong? Bohong ada. Dusta lah kelentong ni. Pelawak. Pelawak bukan lawak jenaka. Ni pelawak. Kalau kita Terengganu kok pelawak jarang sebut dusta. Pelawak tu standard kita lah Terengganu, pelawak. Dusta, bohong. Al-kazibu, al-kizbu bahasa Arab. Al-kazibu, al-kizbu, itu dipanggil dusta. Dusta ni mengkhabarkan akan perkara yang menyalahi sebenar, itu dipanggil dusta. Dusta ni mengkhabarkan akan suatu atas menyalahi perkara yang sebenar, dusta. Kita cerita tak tepat, dusta.
Sidqun, benar. Apa yang kita cerita dengan apa yang berlaku bertepatan. Itu dipanggil as-sidqu, benar. Kita cerita dengan yang berlaku sama. Itu dipanggil benar. Adapun dusta, apa yang kita cerita menyalahi apa yang berlaku sebenar. Itu dipanggil dusta. Walaupun kita tak sengaja. Kita pun cerita begiang. Nyatalah kemudian apa yang kita cerita tu larilah kita panggil. Tak tepat dengan apa yang berlaku. Lari panggil tak? Faham tak lari? Bukan lari, berlari ni bukan. Apa yang dicerita dengan apa yang berlaku tak sama. Nama dia apa tu? Dusta. Tapi dia tidak sengaja. Tetap dinamakan dusta. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Cuma sengaja, maka berdosa. Tak sengaja, maka tak berdosa. Gitu. Sengaja, dosa. Tidak sengaja, tidak berdosa. Tetapi apabila mengkhabarkan, menceritakan akan perkara yang menyalahi yang sebenar, nama dia dusta, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Sengaja, tidak sengaja ni, pergi kepada syarak berdosa ataupun tidak berdosa. Bukan kata sengaja bawa panggil dusta. Mengkhabarkan akan sesuatu yang menyalahi sebenar, tak sengaja, tak nak berdusta. Bukan. Ada gitu. Kan kita kan? Kita cerita apa yang kita tahu. Nyata kemudian apa yang kita cerita menyalahi yang sebenar. Kita berkata, saya tak dusta, saya tak sengaja. Saya tak dusta tetapi tidak sengaja. Maka tidak berdosa. Kita bila tidak sengaja, apabila nyata kemudian apa yang kita khabarkan, apa yang kita cerita tiba-tiba menyalahi akan yang sebenar, tidak bertepatan, kita kata saya tidak dusta sebab saya tidak sengaja. Ada dusta, tetapi tidak sengaja, maka tidak berdosa. Jadi dusta ni mengkhabarkan sesuatu menyalahi yang sebenar. Itu dusta, sama ada sengaja ataupun tidak. Sengaja berdosa, tak sengaja tidak berdosa. Kemudian dusta ni dalam kitab Hidayatus Salikin, saya buka dah ni kitab Hidayatus Salikin. Kitab yang kedua tu lah. Di muka surat 59. Bicara berkaitan dengan maksiat lidah. Yang pertamanya adalah berdusta. Itu yang pertama. Maksiat lidah yang pertama adalah berdusta. Kemudian didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dusta ni. Didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara hadisnya, innal kaziba min abwabin nifaq. Artinya bahawasanya dusta itu satu pintu daripada pintu munafik. Daripada pintu munafik. Hak dalam hadis yang biasa dibaca tu, ayatul munafik salas. Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik ni 3. Tapi tak datang dalam kitab ni hak hadis. Tanda orang munafik tu 3. Dia tanda orang munafik 3 apabila dia bercakap, dia dusta, apabila dia diberi amanah, dia khianah, apabila dia berjanji, dia mungkir. Ayatul munafik. Tanda orang munafik di situ, munafik amali, bukan munafik i'tiqadi. Dia panggil munafik amali. Perangai, perbuatan munafik. Bukan kata munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ni tu kafir. Munafik i'tiqadi tu kafir.
dia menyembunyikan kekufuran, dia menzahirkan keislaman. Itu munafik i'tiqadi. Ini munafik amali. Orang yang berpura-pura, cakap comel sangat zahirnya, dia menyembunyikan pembohongan. Dia berjanji comel sangat, okey, tapi dia menyembunyikan kepura-puraan bahawa dia pun tak pastilah. Kalau boleh dia buat, tak boleh dia buat senyap je. Tapi dalam mulut dia tu dia berjanji, di mulut dia tu okey. Ada. Maka orang yang menyembunyikan hak hati dia tu tak sama dengan hak mulut dia cakap. Yang diberi amanah dia khianah. Ketika orang beri amanah ke dia supaya tunaikan amanah, dia kok luar ni macam mana? Kok luar ni okeylah, dia akan sempurnakan amanah. Dalam hati dia, dah boleh kat aku dah. Faham tak ni? Dia berpura-pura. Orang cakap bohong ni, dia berpura-pura. Kok luar molek tapi dia menyembunyikan pembohongan. Itu dia munafik. Munafik amali. Kepura-puraan yang perbuatan. Hak munafik i'tiqadi ni, dia berpura-pura dengan menzahirkan keislaman, dengan menyembunyikan kekufuran. Itu munafik pegangan. Hak tu kafir. Hak tu neraka lapisan yang paling bawah sekali tu Abdullah bin Ubay. Ayatul munafik salas, tanda orang munafik tu 3 tu munafik amali. Mana apa dari segi perbuatan dia tu, dia berpura-pura. Cakap molek tapi dia menyembunyikan sebaliknya. Itu yang munafik amali. Hak ni berdosa, masuk neraka jikalau tidak diampuni, tetapi dia bukan kafir, maka tidak kekal neraka. Itu kena cermat pula. Ada orang ceramah, dia kata ayatul munafik salas, tanda munafik tu 3. Kalau ada satu daripada 3, tu tak kafir lagi, dia kata. Kalau ada satu daripada 3, maknanya dia bercakap bohong, contohnya. Hak tu je. Hak kalau janji okey, ditunaikan. Kalau amanah yang diamanahkan okey, dia akan sempurnakan. Tapi cakap je, dia tak dia cakap 9 perkataan, dia cakap 10 perkataan, sebelah dia bohong. Pelik tu. Ada orang kata gitu. Dia cakap 9 perkataan, 9 perkara, 10 perkara dia bercakap, sebelah dia bohong. Maksud dia apa gitu? Cakap 10 je, bohong sebelah. Ni bohong dah lalu tau. Orang bohong ni gini, dia cakap 10, 5 betul, 5 bohong. Tu. Jangan ni, dia cakap 10, sebelah dia bohong. Maksud dia apa tu? Dia kata kalau hanya dia cakap je bohong, kalau bak janji okey, bak tunaikan amanah okey, dia bagus. Hak ni tak kafir lagi, dia kata. Ni orang ceramah. Tapi kalau 3 tanda tadi ada pada seorang, bohong dia, khianat amanah dia, mukir janji dia, 3 tanda ada pada seorang. Ni kafir ni. Ni kafir, dia kata. Ni munafik ni, munafik. Kafir ni. Abdullah bin Ubay dia kata. Tidak betul itu. Sekarang tanda munafik 3. Ada satu daripada 3 tak kafir lagi. Tapi kalau ada 3 pada seorang, ni munafik macam Abdullah bin Ubay. Kafir, kekal neraka, dia ceramah. Ada 3 sekalipun, dialah pembohong, dialah yang khianat amanah, dialah yang mukir janji. Cakap bohong pun dia, khianat amanah pun dia, janji, mukir janji pun dia. Ada 3. Tetap dipanggil munafik amali. Orang yang berdosa besar akan masuk neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah, tapi tetap dia orang Islam yang beriman.
tidak dijatuhkan, tidaklah jadi orang munafik yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham tu, antara munafik amali yang bicara berdusta dengan munafik i'tiqadi, dengan bahawa dia menyembunyikan kekufuran, dia menzahirkan keislaman. Itu munafik Abdullah bin Ubay. Dia munafik, dia menyembunyikan. Itu bukan kata kekal neraka, tapi neraka. Innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Munafik ni neraka lapisan yang paling bawah sekali daripada 7 lapisan neraka. Bukan hanya kafir kekal neraka, neraka lapisan paling bawah. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Firaun ke, Namrud ke, hak bapak kafir ni atas dia lagi. Munafik i'tiqad ni bawah daripada hak bapak kafir ni lagi. Ni. Itu munafik i'tiqadi. Berdusta, munafik amali, haram. Ini khianah amanah, munafik amali, haram, dosa besar. Kemungkin janji, munafik amali, perangai orang yang berpura-pura, haram, neraka jikalau tidak diampuni. Jadi dusta ni daripada salah satu beberapa pintu munafik. Kemudian dusta dalam kitab Hidayatus Salikin muka 59, dalam kitab Penawar bagi hati ni, muka surat 29. Dalam kitab Penawar hati muka 29, dalam kitab Hidayatus Salikin muka surat 59. Dalam kitab Penawar bagi hati ni, dan saya bawa juga kitab Syairus Salikin juzuk yang ketiga muka surat 83. Dalam kitab Pati Paridah ni dia ambil tajuk dusta gitu je. Sebab Pati Paridah kitab tauhid. Cuma sebelum bicara bab kematian, cerita bab lepas dia mati, cerita berkaitan dengan pelihara daripada maksiat. Tapi orang tak ada lah. Cuma kita ambil lah, ambil peluang, mana kita ambil orang daripada kitab yang lain. Itu boleh tengok sendirilah. Dalam kitab Penawar bagi hati muka 29, ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Haram ijma' ulama'. Melainkan kerana sangat berhajah kepadanya. Hajah syar'iyah lah, bukan hajat nafsu kita. Sangat perlu kepadanya. Mana seperti berdusta pada peperangan. Dalam peperangan, dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Ada ketika untuk pelihara agama, kita bercakap tu ada percakap yang tak sebenar. Itu syarat membenarkan. Sebab matlamat kita untuk menegakkan agama dalam peperangan. Peperangan ni luah lah. Peperangan dengan senjata ke. Sekarang ni peperangan dengan ideologi kan sekarang ni. Mana kita bukan kata dalam agama ni apa-apa. Lurus bendu. Bukan. Kita kena pandai strategi. Dia ada strategi juga. Bila sangat berhajah kepada seperti berdusta pada peperangan, maka syarak membenarkan. Dalam kitab Penawar bagi hati ni, dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Kita nak mendamaikan antara orang yang berkelahi, syarat membenarkan berdusta. Fa aslihu baina akhawaikum. Al-Quran. Dia memerintahkan kita supaya mendamaikan orang yang berkelahi. Pada ni kena damai. Tapi dalam kita nak mendamaikan tu, kita perlu kepada cakap bohong. Syarat membenarkan. Kita pergi sebelah sana, kita beritahu sebelah sana tu okey dah. Padahal tak okey pun laginya. Tapi kita nak sejukkan, kita pun kata sebelah sana, dia senyap dah tak kata apa. Lepas tu pergi belah sini pula, belah sana pun begitu juga. Walahal, dua belah pihak ni masih lagi kata macam-macam di sebelah belakang. Contoh, kalau kita cerita sebenar apa yang berlaku, itu boleh bawa kepada
hak bicara mu lepas, pelaga orang. Tu hukum haram pula tu. Cerita sebenar, tapi apa kita cerita menyebabkan jadi bertambah perkelahian. Itu dia panggil melaga orang. Itu haram dosa besar pula. Oh, cakap benar jadi haram. Dah kita melagakan orang. Syarak suruh kita damaikan. Dah damai, dia sebenarnya kata macam-macam tu. Tak kita kata dia senyap dah, dia okey dah. Dusta tu syarat membenarkan. Belajar mulai bau hukum hakam ni. Dan berdusta, suami tak boleh engkar ia suami di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Ni orang bini dua tak boleh cakap betul benar. Faham tak ni? Kalau tanya sayang hak mana, kata sayang hak di depan tu lah. Itu je lah. Betul ke tak? Orang perempuan bukan nak tahu benda betul, dia nak tahu benda, dia nak dengar perkataan yang pada ni hak tenang hati dia. Kalau cerita betul benar berkelahi lah. Ni dan berdusta suami tak kala engkar, ia tak mengaku di hadapan isteri bahawa ada madu lebih kasih kepadanya. Dia tak mengaku depan bini dia. Bini kata dia kasih pada bini muda. Dok mengaku kasih kepada orang tua ni. Walah, kasih orang tua macam mana? Kalau kasih orang tua betul benar, dia tak kahwin orang muda pula. Tapi tak mengaku, dia kata dia kasih orang tua juga. Hak tu syarak membenarkan. Sebab tu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hak berkaitan dengan kata Ummu Kalsum, aku tidak mendengar akan perkara yang diberi kemudahan padanya melainkan berkata manusia, melainkan pada 3 perkara yang dibenarkan. Mana dalam peperangan, kemudian di antaranya al-islah bainan nas, mana mendamaikan antara manusia. Ini syarat membenarkan. Dia dah di Muslim ada ni. Wa hadisar rajuli imra'atahu wa hadisar imra'ati zaujaha. Ni berkata oleh lelaki akan isteri dengan perkara yang isteri disuka, walau tak betul pun. Dan berkata oleh isteri akan suaminya dengan perkataan yang suami dia suka, walaupun tak betul. Ni dalam hadis Imam Muslim ada ni. 3 perkara dalam kitab Mana Bagi Hati ni. Peperangan, mendamaikan, ini mendamaikan orang yang berkelahi, dan berdusta suami di hadapan isteri. Ni. Hak ni hak dalam hadis Muslim. Hak ni syarat membenarkan. Tapi dok retinya kita, tu bohong sunat cerita Piramli dia kata. Cerita Piramli tu betul apa? Ada kita cerita Piramli? Cerita Piramli bini 3 dah ke apa tu? Mertua dia tolong dia dah. Cerita tu rasanya. Cerita 3 madu ke apa? Cerita Piramli tu. Memang ada dusta yang dibenarkan, bohong yang dibenarkan. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai akan tauriyah. Tauriyah. Warra yuwarri. Tauriyah. Tauriyah ni apa? Iaitu tauriyah menyebut ia akan perkataan yang ada baginya 2 makna. Satu makna yang hampir, yang segera difahami, dan satu makna yang jauh, yang tidak segera difahami. Maka mendaki akan makna yang jauh. Ni. Kalau boleh tauriyah lah. Tapi tak tauriyah pun tak apa, sebab dia haruskan. Tahu tak faham tak tauriyah? Berkata dengan satu perkataan yang ada 2 makna. Tapi makna segera fahamnya satu, makna yang satu lagi makna yang jauh, tapi dia nak makna yang jauh itulah. Kinilah orang nak berhutang dengan dia. Dia pun jawablah, Allah tak ada duit. Tak ada sini. Belah belakang seluar ni banyak lagi. Tapi orang segera faham, tak ada sungguh. Dia panggil tauriyah. Faham tak ni? Ada apa? Lapah pelari. Tahu tak? Dia cerita ada 2 makna, satu makna segera faham, tapi nak makna yang jauh. Ada duit dah nak berhutang ni. Minta maaf tak ada duit learning.
Tak ada duit, orang faham tak ada duit sungguh. Tapi yang dikendaknya, tak ada duit untuk mung. Sebab mu payah nak bayar hutang. Pada itu tauriah dia panggil. Itu syarak. Itu bukan dusta dia panggil. Itu bukan panggil dusta. Ni kena ngaji lah pula ni. Inilah kitab penawar bagi hati. Kemudian di dusta ni, dalam kitab penawar bagi hati ni, ada dusta yang dosa kecil, ada dusta yang dosa besar. Ada dusta yang dosa kecil, ada dusta yang dosa besar. Dusta yang dosa kecil ni haram tetap haram lah. Haram tetap haram. Tapi ada dusta yang dosa kecil, ada dusta yang dosa besar. Dusta yang dosa kecil ni, dia dusta yang tidak apa ni? Yang tidak memudaratkan orang. Faham? Dia cerita zaman muda-muda, hebat dia berkelahi dengan orang ke, dia adalah dia punya bunga dia. Masa muda dia pernah bertumbuk 2-3 orang lawan dia seorang, menang dia. Walah ada pun, tapi dusta dia tu adakah memudaratkan orang? Tidak, awak sedap cerita. Tu haram, ada dosa kecil. Haram tetap haram, tapi dosa kecil. Dusta yang dosa besar ni mudaratkan orang. Biasa misal Tugu saya berinya, lepas tu kita buatlah misal relevan sekarang. Misal Tugu sayanya, dia cerita kapung, dia kata dalam kebun tu ada harimau, dia kata. Bila kata dalam kebun ada harimau, orang pun tak mulai getah dah lah, takut. Ada ni. Orang tak pergi masuk hutan dah lah, cari barang dah hutan, sebab orang takut. Jadi yang dia panggil, ini memudaratkan orang. Maka dusta seumpama ni, dosa besar. Dusta yang memudaratkan. Memang ada orang, dia suka gembar-gembur kehebatan dia masa muda. Dia cerita benda yang sama. Dulu kita dengar, macam tadilah, dia bergaduh dengan 2-3 orang. Lepas tu dengar pula dengan 4-5 orang. Lepas tu dengar pula seorang-seorang. Kita dengar dia cerita, terasa dah, macam mana ni, dia dah ingat. Kita ingat lagi apa dia cerita. Dia banyak ni. Banyak nambah dia panggil. Dusta. Haram. Tapi dusta dia tu menyebabkan mudarat orang lain. Ada apa-apanya. Ada sekecil. Bukan kata dusta itu tak ada apa-apa, maknanya tak memudaratkan orang. Hukumnya tetap haram, tapi dosa kecil sebab tidak memudaratkan. Tapi kalau dusta memudaratkan, itu dosa besar. Orang percayalah dengan kata-kata manis. Sebenarnya dusta dapat diberi amanah, khianah. Janji apa-apa pun dimungkiri, mani-mani, senyum-senyum. Ni dusta yang memudaratkan orang ramai. Ni dusta yang haram, dosa besar. Ada ni. Kemudian dalam kitab Hidayatus Salikin ni pula, muka 59 tadi, syahdan, terkadang dusta itu jadi wajib. Dan terkadang dusta itu jadi mubah, yakni harus. Dan misal yang wajib, dusta yang wajib itu seperti berdusta sebab hendak melepaskan orang yang hendak dibunuh oleh orang dengan zalim, atau melepaskan harta orang kepadanya daripada orang zalim, atau hendak memelihara harta orang muslim atau isteri orang muslim daripada hendak dizalim oleh orang padahal tiada lepas ia dan terperhatikan kalimat itu melainkan dengan dusta, maka iaitu itu dusta itu wajib berdusta. Dan misal yang haruh, dusta yang haruh ni bukan sunat. Berdusta seperti berdusta sebab hendak mendamaikan orang berkelahi, itu sunat. Dan orang yang berbantah-bantah atau mendamaikan antara dua isteri, itu pun dusta yang dibenarkan pada syarak dan barang sebagainya. Maka jika tapak yang itu melainkan dengan dusta, maka itu dusta harus berdusta. Lepas itu didatangkan perkataan Ghazali panjanglah. Hak berkaitan dengan dusta yang diharamkan, dusta yang diharuskan pada syarak. Dan kita Hidayatus Salikin ni.
Ni kena belajar lah. Kalau tak belajar, ada ke dusta boleh? Bukan boleh. Terkadang dusta tu wajib. Terkadang dusta tu wajib. Dia dusta ni haram. Walaupun kita dusta dengan budak-budak sekalipun. Kita pelawak dengan budak-budak. Allah kamu. Haram tu. Walaupun dengan budak-budak. Kita dusta dengan anak kecil sekalipun. Hukumnya adalah haram. Hak dalam kitab ni, dalam kitab Syairus Salikin. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram pada segala perkara, hingga berdusta seorang perempuan akan anaknya yang kecil sekalipun, maka iaitu haram jika tiada ada anak itu maslahat, bukan ada kerana. Kalau ada kerana syarat membenarkan. Dan ni dusta saja-saja kepada anak kecil, haram. Melainkan ada kerana. Jadi budak ni menangis, dia mengamuk malam-malam. Mak dia kata, ada musang tanah. Kena musang. Ada musang tanah. Budak ni bunyi kata ada musang tanah. Senyaklah budak ni. Ada tak musang tanah? Tak ada. Tapi kenapa dusta? Ada maslahat. Apa maslahat? Lepas anak dia diam. Malam-malam menangis ni. Takut jiran-jiran pun terganggu tidur dia. Maka dia pun kata, senyap. Ada orang. Dia kata, ada orang tanah. Tak ada orang pun. Dusta ke tak? Dustalah apa yang dicerita oleh ibu tadi tu menyalahi apa yang sebenar. Musang pun tak ada tanah. Orang pun tak ada tanah. Dia kata ada musang. Ke budak sekarang tak takut dah ke musang? Tak kenal ada musang dah. Kenal ada musang. Ke kalau budak-budak sekarang diam. Ada musang tanah. Musang? Musang apa tak tahu dah dia ni. Kalau zaman dulu takut sungguhlah musang ni. Sebab kerja dia makan ayam. Tahu? Kerja dia makan ayam kan? Tapi musang bandar, ayam ramah atas pokok. Musang ada, tapi ayam selamat. Kenapa? Musang ada, naik atas atap rumah. Naik atas siling rumah musang ni. Tapi ayam atas pokok, kenapa selamat? Kalau zaman dulu, bunyi giuh ayam tanah tu, pagi esok boleh tengoklah dia punya bulu sayap dia bertaburan lah. Tak ada tu ayam tu, boleh ke musang tu. Ada ayam-ayam yang terlepas tak ada dalam rebang dia kan. Duduk atas pokok memang jadi makanan musang lah. Memang kita dulu sebut musang kita takut. Sebab apa kita tahu musang dia makan ayam. Musang sekarang mungkin budak tak kenal, tak takut. Maknanya kalau ada kerana, maka syarak membenarkan. Cuma dalam kitab Syairus Salikin dia banyak lah didatangkan kerana yang syarak membenarkan. Yang syarak membenarkan. Dia ada cerita pada kita dengan berdusta, suami akan isterinya. Itu dibenarkan pada syarak. Contoh dalam kitab Syairus Salikin ni, atau berdusta ia akan isterinya. Bahawa ia seseorang kasih akan dia akan isterinya, lebih daripada kasih akan madunya. Ni dalam kitab Syairus Salikin. Atau berdusta ia seseorang akan isterinya. Bahawa ia seseorang ni kasih akan dia akan isterinya, lebih daripada kasih akan madunya itu. Maknanya dengan isteri yang pertama, dia kata kasih yang pertama. Pergi rumah isteri yang kedua, dia kata kasih yang kedua. Tapi kalau kasih yang kedua tu mungkin tak dusta lah tu. Itu mungkin sebenar. Maknanya bahawa kasih ia akan dia akan isteri ni lebih daripada kasih akan madunya. Dia panjanglah berkaitan dengan hak dusta yang dibenarkan pada syarak dan kitab Syairus Salikin. Dan lagi harus berdusta bagi laki-laki sebab mendamaikan dua isteri yang bermadu. Dia banyak kali dalam kitab Syairus Salikin. Bahkan ada dusta yang diwajibkan. Contohnya, kalaulah seseorang ada diterima amanah untuk menyimpan satu barang, hak kepunyaan orang, hak tu wajib didusta. Kalau orang curi nak tahu rumah dia, paksa dia beritahu harta, dia kena beritahu harta dia sendiri. Wajib dusta, dia tak boleh nak. Kalau tanya harta yang lain, dia kata tak ada. Dia wajib kena dusta untuk supaya
harta yang disimpan kepada dia tu selamat. Ada ni. Dia wajib dusta. Tapi kalau harta sendiri untuk menyelamatkan diri, maka hak tu syarak melarang kita dusta sebab untuk menyelamatkan nyawa kita. Adapun kalau harta tu amanah orang, harta tu ni, dan jikalau ada harta itu amanah orang kepadanya, atau harta anak yatim yang hendak diambil orang zalim, maka wajib berdusta sebab ia menyembunyikan harta yang mekat itu. Dia kena dusta tu. Harta diri beritahulah sebab bahaya keselamatan ni. Pencuri, perampok letak pisah ni. Adapun harta yang dia amanahkan kepada dia, orang simpan, harta anak yatim yang daripada dia yang dia uruskan, maka tu wajib dusta, haram beritahu. Kalau diberitahu harta tadi yang disimpan tadi kepada pencuri, maka wajib dikena ganti. Ada ni. Adapun kalau dia tidak beritahu, tiba-tiba bukan pencuri dah, kalau paksa dah, perampok lah. Kalau pencuri dia ambil senyap-senyap bukan. Dia kalau pencuri ambil senyap-senyap. Perampok lah hak jenis paksa ni. Dia tidak beritahu harta kepunyaan orang yang ada dalam simpanan dia, yang dia amanahkan. Harta anak yatim dia yang dia uruskan pun dia tak beritahu. Tiba-tiba perampok ni dia selongkar. Dia selongkar tau. Dia selongkar, jumpalah harta yang diamanahkan ni. Jumpalah harta anak yatim ni. Maka perampok ambil. Maka yang pegang harta tu tidak wajib ganti. Tak wajib gantilah. Tapi kalau dia beritahu, maka harta yang diamanahkan, harta anak yatim ni diambil oleh perampok, dia wajib kena ganti balik. Hak ni wajib dusta. Ada lagi harta lain? Tak ada dah. Hak ni je ada ni. Hak mana? Hak dia lah. Hak dia. Jangan pula hak dia ada, hak orang ada ni. Beritahu hak orang lah. Maka haram tu berdosa. Sebab dia wajib dusta. Tak boleh beritahu. Dia beritahu, dia kena ganti. Ada ni. Ni. Ni hak dusta yang diwajibkan. Dusta yang diwajibkan laginya, orang nak pukul orang. Nak pukul orang, dia lari. Orang ni nak dipukul dengan zoling lah. Kalaulah orang kejar tu dengan zoling. Kalau kejar tu pihak berkuasa, polis kejar, kalau kita boleh tolong, kita tolonglah polis. Tapi jangan bahaya kita nak tolong sebab dia ada senjata. Maka kita nak tolong polis tak boleh. Dia sembunyi. Kita nampak, kita beritahu ke polis. Jangan bohong lah tu. Sebab dia bukan dizalimi. Dia menzalimi orang, polis nak takat dia. Tu tak boleh dusta tu. Tu kena beritahu. Hak ni tak ni. Tak ada, bukan pihak berkuasa, bukan polis. Dia berkelahi sama dia. Hak ni kejar dengan kayu di tangan dia. Hak tadi lari dah. Dia lari. Lepas tu dia sembunyi. Kita nampak dia sembunyi. Hak ni nak dizalimi. Bukan, faham tak? Maka orang yang pegang kayu ni tanya kita duduk situ. Ada nampak tak tadi sianu-sianu? Kita memang nampak. Dia lari ke mana? Ni hak lari ke mana? Hak tak sembunyi ni, hak lari. Lari ke mana? Cerita sebenar, sidik, lari ikut jalan ni. Tu sidik. Kalau dia lari ikut jalan ni, kita kata lari ikut jalan ni. Ini kazib, dusta. Sebab mengkhabarkan yang menyalahi, yang tak betul. Maka ketika tu, wajib kita dusta. Dia lalu ikut jalan ni. Biar dia tak bercari. Dia ikut jalan ni, hak sebenar. Sidik. Beritahu ikut jalan ni, menyalahi sebenar. Kazib, dusta. Artikel ni, wajib kena dusta. Dia lari ikut mana? Lari ikut ni, ikut ni. Bila dia pun kejar ikut sebelah ni, tak jumpa lah. Yang sebenarnya orang ni lari ikut lain. Dia kena gitu. Dia sembunyi, kita nampak dia sembunyi. Lepas tu orang yang kejar pegang kayu nak menzalimi ni tanya kita. Nampak tak si Anu? Nampak. Pak mana? Dia lari. Dia lari ke sana. Walah sembunyi di belakang tu. Tu wajib kena dusta.
Kalau kata lari ke lain, menyalahi sebenar, dusta. Kalau sidik cakap benar, duduk depan tu. Tu kita khabar yang bertepatan dengan yang berlaku. Tu haram, ni cakap benar, wajib dusta. Dia gitu. Dan kalau boleh lah, tauriah. Tauriah tadi. Kalau boleh lah. Maknanya, tapi kalau tak tauriah pun boleh dah. Sebab ini dusta yang diwajibkan pada syarak. Tapi kalau boleh hello tauriah, macam mana kita alih punggung. Jangan dia perasan. Kita alih punggung kita duduk sebelah ni. Nampak tak? Sianu. Lalu kau depan ni. Semenjak saya duduk sini, tak nampak lagi. Semenjak duduk sini, tadi nampak masih duduk sini. Dia panggil apa tu? Tauriah. Itu nak dusta. Sekarang kita duduk satu tempat. Orang pun lalu depan kita lagi. Ketakutan ni. Belakang tu ada orang pegang kayu. Kita pun alih punggung duduk lagi sikit. Duduk sebelah sikit. Duduk tempat barulah ni. Dia pun lalu orang pegang kayu ni berhenti depan kita, tanya kita. Nampak tak sianu-sianu lalu kat depan ni? Semenjak saya duduk sini, tak nampak lagi. Semenjak duduk sini. Dah tadi tu. Duduk sini. Nampak tak ni? Bila disebut semenjak saya duduk sini, saya tak nampak. Tauriah lah. Orang tu faham memang dia tak nampak sungguh. Tak, dia nampak tapi masih duduk sini. Dia panggil apa? Tauriah. Dia ni, dia datangkan perkataan yang ada dua makna. Tapi tak tauriah pun tak apa dah. Sebab memang waktu dusta yang dibenarkan pada syarak, bahkan dusta yang diwajibkan pada syarak. Ada ni. Kita jangan kira Allah nak kalau kata cerita tak betul kan berdosa. Kena cerita tak betul tu yang diwajibkan pada syarak, cerita betul, cerita benar tu yang diharamkan pada syarak. Tapi dalam kitab Sairus Saliki memang dipanjanglah bicara hak berkaitan dengan dusta. Termasuk dalam kitab Hidayatus Sadiqin. Sama juga kita wajib dusta kerana nak menyembunyikan rahsia kawan sendiri. Kita tahu dia ada perangai yang buruk. Wajib kita sembunyi walaupun kita kena dusta. Faham tak ni? Kita wajib sembunyi walaupun kita kena dusta. Kalau kejahatan kawan tu yang tidak memudaratkan orang ramai. Tapi kalau kejahatan kawan tu dia memudaratkan orang ramai, tu kita kena cerita. Dia minta maaf lah, dia tak baik perangai. Kita cerita tu sebab dia dengan perangai dia tu dia merosokkan orang lain. Bahkan waktu dia antara mengumpat yang dibenarkan pada syarak, kita kena cerita. Kawan saya ni seorang, kawan boleh kawan. Sekara je kamu kena jaga-jaga. Kalau disebut je nak berhutang, kamu kena helah lah macam mana pun. Jangan sesekali kamu hutang ke dia, sebab kawan saya ni saya kenal sangat dianya, hutang dia tak bayar. Pada ni. Itu rahsia keburukan. Itu rahsia keburukan dia, keburukan yang dia menganiayai orang lain. Itu kita kena beritahu. Kita kena peringat kepada orang yang kenal dia. Dia panggil apa tu? Mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Tapi kalau dia ada keburukan pribadi sahaja, itu kita wajib sembunyi walaupun sampai peringkat kita berdusta. Dia gitu. Dia alhamdulillah budak baik. Tak ada perangai buruk-buruk. Kita kata walau dia ada perangai tak molek, tapi perangai pribadi dia yang tidak memudaratkan orang lain. Kalau perangai pribadi dia memudaratkan orang lain, waktu kita kena beritahu. Kita kena peringatkan. Itu termasuk mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Di antara bohong yang diwajibkan pada syarak, orang tanya kejahatan lampau. Masa muda-muda dulu, kamu ni memang orang kampung kenal belaka kamu ni. Maknanya orang yang banyak berpoya-poya. Masa dahulu kamu berpoya-poya,
Kamu pernah tak minum arak? Tak pernah. Tak pernah pun arak letak mulut. Dia kata. Pada ni. Orang kita tanya. Orang tanya tu tak betul dah. Orang tanya tu tak betul dah. Tapi kalau orang tanya, haram kita cakap benar. Wajib kita dusta. Kalau bab minum arak zaman dulu haram cakap benar. Wajib kena dusta. Tak pernah minum arak. Ni orang tanya ni. Ni tak pasal-pasal dia cerita kejahatan lampau kepada orang yang lain, hukumnya adalah haram. Kesemua tu akan menjadi saksi kejahatan dia pada hari akhirah. Kemungkinan pada masa dahulu dibuat perkara haram, tak ada orang tengok, tak ada saksi. Tapi tubuh badan dia disaksi. Tapi orang tidak disaksi, dibuat secara sembunyi. Tapi tubuh badan akan jadi saksi. Tiba-tiba kemudian dia cerita maksiat dia pada orang ramai. Maka di pada mahsyar, orang ramai tu akan jadi saksi atas maksiat yang dilakukan pada masa dahulu yang dibuat tak ada orang tahu. Ingat baik. Bukan kalau seseorang cerita maksiat lampau yang membabitkan hukum had, hukum hudud, maka akan dijatuhkan hukum had, hukum hudud atas dia. Dia bercakap depan orang. Saya masa dulu biasalah berzina dengan pelacur. Lagi bayar berzina dengan pelacur. Ada 2 orang yang adil yang dengar pengakuan dia berzina, laporkan kepada pihak berkuasa. Maka dengan 2 saksi yang adil tadi, orang yang berzina dahulu akan dihukum hudud sama ada sebab ataupun rejam sampai ke mati. Dia kena ada 4 saksi. 4 saksi ni yang melihat orang berzina, dia kena ada 4 saksi yang adil. Melihat berzina tu terang-terang sebagaimana dalam kitab lah, sebagaimana celok mata masuk dalam bekas celok mata. Tu dia panggil apa tu? Dia panggil perumpamaan lah, kinayah. Jadi tengok berzina ni terang-terang, seumpama nampak pecelok mata masuk dalam bekas celok mata. Bukan nampak stokor-stokor, tak memada. Kenapa terang-terang 4 orang nampak betul-betul. 4 orang yang adil. Nak nampak macam mana? Orang mari dekat, dia larilah pada ni. 4 saksi ni dia melihat. Adapun kalau dia menceritakan, dia mengaku dia berzina dahulu, hanya perlu 2 saksi yang adil yang mendengar. Maka dia akan dijatuhkan hukum hudud berzina sama ada sebab 100 orang kalau belum berkahwin pada masa tu, ataupun rejam sampai ke mati kalau masa dia berzina di cerita tu dia sudah berkahwin. Ada ni. Yang pastinya haram dicerita maksiat lampau. Orang tanya, dia tak cerita. Orang tanya tu salah dah. Dia tanya tu sepatutnya dia kena marah dah. Kamu tanya buat apa? Pandai ni. Tapi kalau nak jawab juga, wajib dusta. Tak pernah. Minum arak tak pernah. Berzina tak pernah. Walaha minum arak tak pernah. Apa yang dia khabarkan, apa yang diceritakan menyalahi yang sebenar. Sebab dia pernah minum arak, dia pernah berzina. Dia cerita tak pernah berzina. Apa yang dia khabarkan, apa yang diceritakan menyalahi yang sebenar, dusta lah. Itu dusta yang diwajibkan. Ada haram dicerita sebenar. Ada ni. Ini bab hukum. Sama telah kita nak cerita kepada orang. Dahulu ada satu program yang dianjur oleh orang jahil. Orang ni memang orang jahil lah, bukan orang pengajian agama, tapi dikenali dengan nama ustaz. Dia tak ada ustaz-ustaz pun. Dia tidak ada latar belakang pun pengajian agama. Tapi orang letak ustaz. Ni karut-marut Orang jahil ni buat satu program. Dalam program tu mengaku dosa lampau. Suami mengaku dosa lampau. Ramai-ramai ni orang ada. Sambil-sambil menangis. Kononnya insaf. Isteri mengaku dosa lampau dengan suami dia. Ramai-ramai orang ni. Ambil video pula. Tu jelas-jelas haram dosa besar seumpama tu.
Boleh dijatuhkan hukum hudud seumpama tu. Yang mengelola program tu orang jahil yang tak ada latar belakang majang agama, yang orang panggil dengan nama ustaz. Oh, ni pun orang ni. Ni pun orang. Konon-konon insah lah ni sambil-sambil menangis. Oh, menyesalnya isteri ni buat dosa, suami buat dosa. Depan orang ramai ni. Buat rakaman pula. Oh, tu memang jahil sangat lah. Itu memang jahil sangat. Orang tanya betul benar pun haram. Kita cerita perkara sebenar kejahatan lampau. Kau tanya juga, tak pernah. Wajib dusta. Lepas tu, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita dengan Allah. Mana? Itu di antara dusta yang dibenarkan pada syarak, sama ada sunat ataupun diwajibkan dusta. Diharuskan pada syarat dengan adamul imtina' lah. Diharus mana tidak ditegur, sama ada harus syarak ataupun sunat ataupun wajib. Tak ada ni. Sebab boleh tak ni? Boleh. Dia kata apa? Boleh. Boleh mana apa? Kalau kita bicara bab hukum lah. Perkara ni boleh ke tak? Boleh. Mana apa boleh? Tidak diharamkan. Dah boleh ni hukum apa ni? Harus syarak, sunat. Mungkin harus syarak, mungkin boleh tu maknanya sunat. Mana boleh tu tidak ditegur. Lepas tu diharuskan, di mana apa ada mulimtina tidak ditegur. Terkadang harus syarak, terkadang sunat pada hukum syarak, terkadang wajib pada hukum syarak. Itu mana diharuskan. Mana tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hukum asal dusta, haram, ijma' ulama'. Itu hukum asal. Dosa kecil jikalau tidak menyakiti orang, dosa besar jikalau menyakiti orang. Hukum asal. Melainkan kerana ada maslahat-maslahat yang hajah syar'iyah. Ada hajah syarak, bukan hajah nafsu. Naik kepada dusta tu sama ada diharuskan pada syarak, sama ada dusta tu disunatkan pada syarak, sama ada dusta tu diwajibkan pada syarak. Sehingga kan dusta ibu kepada anak-anak yang kecil sekalipun diharamkan pada syarak, melainkan ada maslahat. Masalah tadilah diugut supaya budak ni takut. Walau apa yang diugut tu tak ada pun. Tu dia orang dusta tu. Tapi tu syarak membenarkan. Tapi saja-saja je nak main dengan budak-budak, kita nak dusta ke budak-budak. Saja main je, tetap haram. Kita gurau. Gurau apa? Budak tu cari meruk. Budak cari meruk. Cari sungguhlah. Kamu nak bersunat? Nak berkhitang? Dia, kalau salah dia kerak tu, habis paruh. Tengok. Gurau. Budak tengok muka dia macam mana. Siapa tanya nak berkhitang, dia akan lari. Ni, orang penuh dusta dia. Dusta tu haram tu. Menyusahkan orang buluknya. Nak berkhitang. Nak berkhitang. Nantilah kamu. Dia dusta. Bukan itu boleh menyakiti tu, menyusahkan orang. Gurau apa gitu? Budak kacayanya. Dia tak kata gurau, dia kata kemudian itu gurau. Itu haram. Walaupun berdusta dengan kanak-kanak sekalipun. Hak kitab Fatihah kita bacalah, kemudian kita panjanglah. Hak kitab Hidayatus Salikin tadi Musad 59, kitab Menanggati Musad 29, kitab Sirrus Salikin juzuk yang ketiga Musad 83. Itu boleh tengok sini dalam kitab lah. Cuma kita ambil peluang je lah. Sebab kita ni pun sendiri nak sampai di Musad 59, kitab Hidayatus Salikin di Masjid Bukit Payung ni, bila dah tahulah. Kita baru musab berapa? Kita berapa tahun dah? Ini musab 59. Dan kitab Hidayatus Salikin. Ada memaki dan melihat aurah dan dengar mengumpat. Memaki pun sama, maksiyah lidah. Sekarang ni memaki maksiyah tangan.
Dia memaki hamung dalam FB, memaki hamung dalam WhatsApp. Itu dosa-dosa besar belaka. Kemudian dosa dengan anak Adam. Hak banyak dalam FB sekarang, hak dalam WhatsApp sekarang, tak tahulah orang Islam kita ke ataupun orang bukan orang Islam, tapi terkadang FB-nya digunakan nama orang Islam untuk melaga-lagakan orang Islam. Ini pada masa sekarang. Kalau orang Islam sungguh dalam FB dengan maki yang dengar tu, semua tu akan dimasyar belaka. Sebab kita semua akan mati. Semua orang akan bawa dosa dan pahala masing-masing. Kita semua akan mati. Kita semua akan bawa dosa pahala masing-masing. Sampai di mahsyar ada hisab. Hisab ni lah. Adakah pahala kekal pada kita? Terkadang pahala akan dipindahkan kepada orang lain. Habis pahala. Tiba-tiba dosa kita, dosa orang lain diletak atas catatan dosa yang dosa kita pula. Muflih lah jawapan di padang mahsyar. Ni. Kita semua mati belaka. Jaga molek lah. Masing-masing bawa dosa pahala masing-masing. Dosa pahala ni tak gerak dah ni. Tak pindah dah. Tak ada kata, kamu pahala dah cukup sikit je. Pada masa hisab, pada masa mizan, saya beri pahala saya lah kepada kamu. Tak ada tu, tak ada. Nafsi, tak ada orang nak tolong dah. Tak ada orang nak tolong masa tu. Kita pahala banyak. Tiba-tiba kawan kita tu nak sikit lagi pahala untuk lepas hisab, lepas mizan. Boleh masuk syurga. Kita ni baiknya buat dosa, pahala kita banyak ni. Kita pun nak hadiah pahala kita. Masa tu tak ada. Sebab pahala banyak dah ni. Pahala banyak lagi nak banyak. Dia ahli syurga dah dengan pahala banyak. Ahli syurga pun dia ada darajah yang tak sama. Pahala banyak dia tu, mungkin darajah bawah barunya. Dia nak darajah atas. Orang yang masuk syurga darajah bawah, dia akan menyesal. Kenapa duduk darajah bawah? Kenapa duduk naik darajah sampai ke atas Jannatul Firdaus? Menyesal lagi ya. Pahala banyak macam mana pun, nafsi tak akan beri pahala pada orang. Bukan kata, tak apalah. Saya ni kalau ke hisab mizan, saya syurga dah. Tapi syurga saya lapis atas sikit. Tak apalah, saya korbankan. Darjah syurga saya beri pahala pada awak, biarlah saya duduk syurga bawah pun. Tak ada. Nafsi. Orang takkan beri pahala kepada orang lain. Tapi orang yang atas dunia mengumpat, memfitnah, memaki hamung, dia akan beri pahala dia pada mahsyar kepada orang yang diumpat, orang yang difitnah, orang yang dimaki hamung. Habis pahala dia. Ada lagi dosa dengan anak Adam yang lain. Macam nak buat ni. Maka anak Adam yang lain yang diumpat, yang difitnah, yang dimaki, dosa anak Adam yang lain akan dimasukkan ke dalam dosa dia. Pahala habis dah ni. Kalau timbang, neraka dah dianya. Lama mana neraka ikut kodar dosa dia dah. Masuk dosa lain pula. Atas dosa dia. Masuk dosa atas dosa dia. Daripada yang sepatutnya kalau kata 1000 tahun neraka, jadi puluh-puluh ribu tahun pula neraka. Sebab dosa orang lain. Yang dipindah pada dosa dia kerana ni, umpat, fitnah, maki hamung. Dalam FB ni. Dalam FB sekarang. Kalau ingat akhirat lah. Semua kita mati. Semua bawa dosa pahala masing-masing. Dosa pahala tidak akan berpindah kepada orang lain. Melainkan ni dosa dengan anak Adam. Kerana kira. Ingat baik. Sebab itulah orang-orang yang ni orang-orang yang soleh, dikata apa pun mereka hidup tenang. Mereka beribadah kepada Allah. Sebab apa? Masing-masing akan mati. Orang yang memfitnah orang yang mengumpat, memfitnah, memaki orang dalam FB, mereka hidup tidak akan tenteram. Kalau mereka pula memang bekerja, makan gaji dengan kerja ning, maka sumber yang haram, makan pula pada anak bini mereka. Ada orang kerja ni.
Memang kerja dia dah untuk mengumpat, untuk memfitnah, untuk memaki hamung, untuk melaga-lagakan orang dak FB. Memang kerja dia dah. Dia duduk dalam bilik kerja tu je. Dia makan gaji bulanan. Hak ni pendapatan yang haram. Yang seumpama ni hidup dia tidak akan tenang, hidup keluarga dia pun tak akan tenang. Orang ni akan ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar mereka akan mufli, akhir akan dicampur ke dalam neraka. Ini kita orang belajar agama, jangan terbabit dengan hak sekarang dalam FB ni. Jangan terbabit. Dalam FB ni memang orang yang memang kerja dia dah. Kerja dia dah. Mengumpat, fitnah, maki hamung, melaknat, memang kerja dia dah. Kalau ini orang Islam lah. Kalau orang kafir yang menyamar nama orang Islam, orang kafir, faham-faham orang kafir kekal neraka selama-lamanya ni. Dan kalau orang kafir kekal neraka selama-lamanya kerja tu, dia akan neraka lebih berat daripada dosa kafir dia lagi. Kalau buat kerja ni orang kafir, kafir dia tu kekal neraka dah. Dia buat kerja jahat atas dunia pula, lebih berat lagi siksaan neraka, lebih kerana dia kafir. Bukan orang kafir buat jahat ni dia free-free dah. Orang kafir buat jahat bukan free-free. Orang kafir berzina, orang kafir minum arak, orang kafir berjudi, orang kafir buat kerja melaga-lagakan orang tadi, dia akan dapat siksaan neraka lebih daripada kerana kekafiran dia. Ada orang kafir tak pernah minum, tak pernah berzina. Ada orang kafir tak pernah minum arak. Ada orang kafir tak pernah berjudi. Ada orang kafir tak pernah melaga-lagakan orang. Maka dia tetap kekal neraka kerana kekafiran dia. Tapi tak ada lah siksaan tambahan ni. Kerana berzina, kerana minum arak, kerana berjudi, kerana buat kerja jahat. Dan kerja jahat orang kafir ni bukan kata tak ada balasan. Dia akan dibalas neraka lebih berat daripada kerana dosa kafir yang menyebabkan kekal neraka selama-lama. Ini cerita orang kafir. Kafir kalau orang Islam buat kerja ni faham-faham lah. Kita belajar kena jaga diri kita molek. Wallahu a'lam.